Kita yang ni telah masuk ini pada bab ini salat Jumaat. Jadi seperti biasa, insya-Allah sebelum ini kita meneruskan daripada mana kita berhenti, kita melakukan sedikit murajaah apa yang kita membicarakan sebelum ini. Minggu lepas saya membicarakan perbezaan di antara yang ini di antara apa? Mereka-mereka yang sah salat Jumaat dan mereka-mereka yang dikirakan dalam salat Jumaat. Betul ya? Ada manusia salat Jumaat wajib bagi mereka, tetapi mereka tidak dikira daripada 40. Ada yang manusia salat Jumaat tidak diwajibkan ke atas mereka dan mereka juga tidak dikirakan daripada 40. Ada manusia salat Jumaat diwajibkan ke atas mereka dan mereka dikira daripada 40. Ada sebagian manusia yang mana salat Jumaat tidak diwajibkan sama sekali ke atas mereka dan juga tidak sah daripada mereka dan juga tidak dikirakan daripada 40. Jadi kita ada berapa? Pertama sekali, salat Jumaat yang diwajibkan ke atas seseorang. Syarat-syarat kewajipan seperti mana kita mengatakan, dia mesti seorang Muslim, dia mesti baligh, dia mesti berakal, dan dia mesti lelaki. Maka salat Jumaat ini diwajibkan ini ke atasnya kalau dia mukallaf. Tetapi sama ada salat Jumaat itu dikirakan baginya ataupun tidak dikirakan, maka kita nak menanyakan beberapa soalan. Adakah dia mustautin ke bukan mustautin? Kalau sekiranya dia mustautin, maka dia dikira daripada 40. Tapi kalau kiranya dia mukim, dia tidak dikirakan daripada 40. Kalau dia musafir, tidak dikirakan daripada 40. Betul ke tidak? Minggu lepas kita membicarakan tentang perbezaan di antara mustautin dengan mukim. Muqim adalah siapa? Satu orang yang menginap di sebuah tempat 4 hari dan lebih, tidak termasuk hari sampai dengan hari keluar. Ini yang dimasukkan dengan muqim. Manakala musafir adalah seorang yang tinggal di sebuah tempat ataupun dalam perjalanan, dan dia tinggal di tempat ini kurang daripada 4 hari. Kurang daripada 4 hari. Sama ada dia tinggal 3 hari ataupun 2 hari ataupun 1 hari, tak termasuk hari sampai dengan hari keluar. Ini adalah musafir. Maka musafir ini tidak diwajibkan baginya salat Jumaat. Tetapi kalau dia melakukan salat Jumaat sah baginya, tetapi dia tidak dikira daripada 40. Jadi kita nak faham ini perkara ini insya-Allah ya. Manakala mukim diwajibkan, mukim wajib dia melakukan salat Jumaat. Akan tetapi dia tidak dikirakan daripada 40. Siapakah yang dikirakan daripada 40? Kalau dia mustautin. Ada sebagian manusia salat Jumaat tidak diwajibkan ke atasnya, seperti orang gila misalnya. Orang gila yang ini tidak diwajibkan ke atasnya dan tidak sah daripadanya. Kalau dia melakukan salat ini tidak sah baginya. Sama juga dengan kafir. Kalau dia melakukan salat Jumaat ini tidak sah daripadanya dan dia tidak dikirakan daripada 40. Jadi selepas ini insya-Allah kita akan lihat penulis ini akan membicarakan masalah yang agak panjang lebar sekali. Tapi kita nak kena faham ini dasar apa yang kita sedang membicarakan. Jadi saya harap kita tidak ada masalah. Kita dapat yang ini memahaminya. Jadi insya-Allah daripada sini kita akan meneruskan. Surah 313. 313. Naam. Bismillah. Syarat sah Jumaat. Syarat sah Jumaat. Tamam. Di samping syarat-syarat sah yang lain. Afwan ya, sebelum kita masuk syarat sah Jumaat, sebelum ini kita membicarakan syarat kewajipan. Saya mengatakan sebelum ini kita ada 2. Pertama sekali adalah syarat kewajipan, yang kedua adalah syarat salat itu sendiri. Jadi syarat kewajipan seperti apa? Dia mesti baligh, dia mesti berakal, dia mesti Islam, dia mesti zakar. Ini lelaki. Ini adalah syarat, ini kewajipan. Kalau sekiranya syarat itu ada pada seseorang, maka wajib dia melakukan salat Jumaat. Sekarang penulis akan membicarakan tentang syarat sahnya salat Jumaat. Nah, syarat pertama, salat Jumaat harus dengan berjemaah pada rakyat yang pertama. Nah, ini adalah perkara yang pertama. Salat Jumaat ini syaratnya dia mesti jamaah.
Dia mesti jamaah. Minimum rakaat pertama. Maksudnya dia dapat satu rakaat dengan imam, sah jemaah ni. Walaupun dia niat mufaraqah selepas itu. Misalnya ni, satu orang ini dia melakukan salat Jumaat, bila imam naik kepada rakaat kedua, misalnya dia nak lambat nak pergi kerja, misalnya dia niat mufaraqah, jadi dia solat sendiri, dia habiskan rakaat yang kedua. Sah ke tidak Jumaatnya? Sah Jumaatnya. Nanti penulis akan membicarakan perkara ini. Saya membicarakan dahulu. Jadi dia syarat sahnya Jumaat, dia adalah jamaah, dan yang minimum dia mendapat rakaat yang pertama. Rakaat yang pertama jamaah. Ini adalah minimum kita mengatakan sah salatnya. Tapi kalau sekiranya dia tidak mendapatkan rakaat yang pertama, satu rakaat ini bersama imam, sama ada rakaat yang pertama ataupun rakaat yang kedua, rakaat kedua pun sama juga, masalah masbuk, maka diwajibkan dia melakukan salat zuhur, sebab ini salat Jumaat ni tidak sah, sebab dia tidak mendapatkan satu rakaat ini bersama imam. Ini juga insya-Allah nanti kalau ada masa kita akan bicarakan tentang ini perkara ini. Maka syarat yang pertama penulis mengatakan dia mesti jamaah pada rakaat yang pertama. Nah, teruskan. Iaitu imam niat menjadi imam dan makmum niat bermakmum yang bersamakan mengerjakan takbiratul ihram. Jadi bila dia melakukan takbiratul ihram, dia niat Jumaat, dia mendapatkan satu rakaat, kita mengatakan sah Jumaat. Dia mendapatkan rakaat yang pertama, dia mendapatkan rakaat pertama bersama imam, yakni jamaah. Ini yang kita mengatakan sah salat Jumaat. Tapi kalau dia tidak mendapatkan satu rakaat bersama imam, seperti apa? Masbuk, ini misalnya dia masuk ke dalam masjid, imam sedang tasyahud akhir, imam sedang mendapat tasyahud akhir, dia pun duduk, betul ke tidak? Baik, bila imam salam, berapa rakaat yang dia nak kena bayar balik? 2 ke 4? Kalau dia masbuk, imam sedang melakukan tasyahud akhir, dia pun masuk Allahu Akbar, dia duduk bersama imam. Imam Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dia nak kena bangun, betul ke tidak? Masbuk. Baik, dia melakukan salat 2 rakaat ataupun 4 rakaat? 4 rakaat. Kenapa? Sebab dia tidak mendapatkan satu rakaat bersama imam. Dia tidak mendapatkan rakaat pertama bersama imam. Tapi beza kalau masbuk dapat rukuk bagi rakaat yang kedua. Bila dia masuk, dia dapat rukuk bersama imam pada rakaat yang kedua. Ini pula bagaimana kalau imam salam, dia bayar berapa? Dia bayar satu rakaat. Apa sebabnya? Sebab dia mendapatkan rakaat yang pertama bersama imam jamaah. Ini yang penulis masukkan di sini. Boleh kita faham insya-Allah? Baik, teruskan. Maka solat Jumaat yang sudah cukup bilangannya tidak sah bila dikerjakan munfarid, sendiri-sendiri, tidak berjemaah. Nah, kalau mereka melakukan salat sendirian, niat Jumaat tidak sah. Kalau misalnya niat ni, semua orang kat masjid, misalnya mereka melakukan salat Jumaat sendirian, ataupun imam batal salat, imam takbir Allahu Akbar, imam sedang baca surah misalnya, batal salat imam. Lepas itu tidak ada orang menjadi imam, semua niat apa? Mufaraqah, maka melakukan salat sendirian, semua tak sah. Betul ke tidak? Boleh faham insya-Allah? Ini kalau berlaku misal ini, imam batal salat, imam ini batal salat, dia belum lagi habis satu rakaat, dia baru masuk salat rakaat yang pertama, batal salat imam. Tetapi masalahnya tidak ada orang yang menggantikan imam. Sepatutnya ada orang menggantikan imam, betul ke tidak? Ini adalah masalah apa? Masalah istikhlaful imam. Dulu kita pernah belajarkan masalah istikhlaful imam. Kalau imam ini membatalkan salat dalam salat Jumaat, wajib makmum menggantikan imam. Kenapa? Sebab salat Jumaat ini syaratnya jamaah. Kita tidak boleh mengatakan okey, semua salat sendirian, semua salat sendirian, semua ini tidak sah. Jadi satu orang ini nak kena berani ke depan, yakni menjadi imam. Nah, ini kita mengatakan tidak sah semua salat. Kenapa? Sebab semua salat sendirian. Sebab kita dalam salat Jumaat, jamaah adalah syarat bagi sahnya Jumaat. Jadi kalau mereka melakukan salat sendirian, maka tidak sah salat mereka. Nah, teruskan. Pada rakaat yang keduanya tidak disyaratkan harus dengan berjemaah. Ini seperti mana tadi saya mengatakan, makmum niat mufaraqah pada rakaat yang kedua. Makmum niat mufaraqah pada rakaat yang kedua, dia melakukan salat sendirian, sah salat makmum.
Yang minimum dia telah mendapatkan rakaat yang pertama bersama imam. Jadi dia mendapatkan rakaat pertama bersama imam jamaah, maka sah Jumaatnya, walaupun pada rakaat yang kedua dia solat sendirian. Boleh insya-Allah? Baik, teruskan. Maka andai kata pada rakaat pertama sang imam solat berjemaah dengan makmum 40 orang, lalu hadas, kemudian mereka meneruskan sendiri-sendiri dengan munfarid, atau pada rakaat kedua makmum mufaraqah dengan imam dan meneruskan sendiri-sendiri dengan munfarid, solat Jumaat tetap sah. Boleh faham insya-Allah? Ini walaupun misalnya agak pelik sikit, tetapi kita lihat ini apa sekarang penulis ini mengatakan sekarang. Dia mengatakan imam dengan makmum belakang ada 40 orang. Makmum ini belakang ada 40 orang. Jadi termasuk imam ada berapa orang? 41 orang. Mereka melakukan solat Jumaat. Rakaat pertama tidak ada masalah, tetapi bila imam naik pada rakaat yang kedua, batal solat imam. Apabila batal solat imam, makmum semua solat sendirian. Makmum 40 orang ini semua solat sendirian. Sah ke tidak solat mereka? Solat mereka sah. Kenapa solat mereka sah? Sebab mereka telah mendapatkan rakaat yang pertama bersama imam jamaah. Itu sebab tadi saya mengatakan beza kalau sekiranya imam batal solatnya pada rakaat yang pertama. Kalau imam ini batal solatnya pada rakaat yang pertama dan makmum melakukan solat sendirian, semua tidak sah solat makmum. Tapi kalau ia berlaku pada rakaat yang kedua, maksudnya mereka kesemua telah melakukan rakaat yang pertama bersama imam jamaah, maka tetap sah solat mereka walaupun mereka sama ada mereka semua niat mufaraqah ataupun mereka melakukan solat sendirian disebabkan batalnya solat imam. Boleh insya-Allah? Jadi moral of the story adalah rakaat yang pertama mesti melakukan jamaah. Ini adalah yang minimum. Ada siapa yang tak faham? Nak saya ulang lagi? Boleh faham insya-Allah ya? Alhamdulillah. Memang 40 orang itu disyaratkan tetap ada pada sampai mereka semua bersalam. Nah, jadi daripada khutbah sampai salam nak kena ada 40 orang. Yang dengar khutbah, kita muktamad dalam mazhab Syafi'i termasuk imam. Yakni kalau makmum 39 orang, imam yang ke-40 tidak ada masalah. Pendapat yang muktamad kita mengatakan 40 termasuk imam. 40 termasuk imam. Tetapi masalahnya kalau salah seorang mereka batal. Batal. Ala kulli hal. Tetapi kalau sekiranya kita bayangkan yang ini misalan genap ini 40 orang, maka daripada awal khutbah mereka nak kena dengar rukun khutbah. Kesemua rukun khutbah mereka nak kena dengar sampai assalamualaikum, semua yang ini nak kena 40. Ini yang dimaksudkan oleh penulis ini di sini. Jadi sampai yang ini salam ini ke semua mereka, baru sah salat Jumaat mereka. Boleh insya-Allah? Nah. Sehingga apabila Jumaat itu hanya diikuti 40 orang persis, kemudian salah seorang di antaranya berhadas sebelum salam, sekalipun orang-orang selain dia sudah salam, maka batallah solat Jumaat mereka semuanya. Sekarang yang ini misalan dia genap 40 orang. Kita mengatakan misalan jamaah ini 40 orang, termasuk imam ini 40 orang. Jadi kalau salah satu daripada salat mereka batal, misalan mereka sedang ini melakukan salat, salah seorang daripada jamaah salatnya batal, dia pun keluar daripada jamaah sebagai misal, maka wajib ini mereka meneruskan zuhur. Sebab sekarang ini ternyata salah seorang daripada salat makmum telah batal. Jadi apabila salatnya batal, maksudnya jemaah ada berapa orang? 39, dan ini belum sebelum salam. Sebelum salam, beza kalau selepas salam. Tapi ini sebelum salam. Kalau sekiranya imam belum lagi melakukan salam, makmum belum melakukan salam, dalam salat salah seorang daripada mereka batal salat, misalnya terkeluar angin, maka Jumaat mereka tidak sah. Ini tidak dikirakan sebagai Jumaat. Maka apa yang harus mereka melakukan? Mereka meneruskan yakni dengan salat ini zuhur ini 4 rakaat. Ini adalah perkara yang pertama. Perkara yang kedua,
Kalau sekiranya salah seorang daripada jamaah itu niat mufarakah pada rakaat yang kedua, seperti mana kita mengatakan tadi, dia niat mufarakah. Tamam? Dia nak cepat misalnya, nak pergi kerja. Jadi apabila imam naik pada rakaat yang kedua, dia niat mufarakah dan dia mempercepatkan salatnya dan dia salam sendiri. Lepas itu dia keluar, dia pergi kerja sebagai misal. Maka kalau sekiranya kita mengatakan salah seorang daripada makmum itu salatnya batal, semua yang ni Jumaat, yang ni orang yang melakukan salat pun yang ni juga akan menjadi batal. Termasuk orang yang ni yang niat mufarakah tadi, salatnya juga ternyata tidak sah. Apa sebabnya? Sebab ternyata yang ni yang melakukan salat kurang yang ni daripada 40 orang. Boleh insya-Allah? Ya. Itu misalnya kita dah 40 orang. Lepas tu rakaat kedua, satu orang ni yang mufarakah dia salat sendiri. Ya. Habis yang beling 39 tu masih sah. Ya. Habis yang batal tu, yang baru ni ustaz. Maksudnya salah seorang daripada jamaah itu solatnya batal misalnya. Maka yang tadi yang niat mufarakah yang keluar daripada masjid, solatnya juga akan menjadi batal. Nampak tak? Jadi di sini penulis ini yang penulis ini mengatakan batal ini Jumaat mereka dan juga Jumaat yang ni orang yang telah keluar daripada mereka. Jadi kalau sekiranya ternyata salat Jumaat yang jemaah itu batal, termasuk yang ni orang yang telah keluar daripada jemaah itu pada awal, solatnya juga menjadi batal, maka dia juga ini nak kena melakukan solat zuhur sekali lagi. Tapi dia dah kat tempat kerja ni, mungkin dia tak tahu. Kalau dia tidak tahu, dia dimaafkan. Tapi kalau satu orang call dia misalan, tadi kita biar Jumaat tadi yang kau solat tadi dah batal, dia kena solat zuhur. Tamam? Dia kena solat zuhur. Nah, teruskan. Apabila makmum masbuk mendapatkan rukuk imam pada rakaat kedua. Ini kita akan pay attention sikit. Ini adalah misal yang ramai orang ini terlepas pandang ini tentang perkara ini. Nah, teruskan. Lalu mengikuti terus sampai salam, maka hendaklah menambah satu rakaat lagi dengan bacaan keras. Nah, ini tidak ada masalah. Ini kita faham insya-Allah ya. Yang ini sekarang masbuk. Masbuk yang ini masuk ke dalam masjid, dia mendapati imam pada rakaat yang kedua. Dia mendapat rukuk yang kedua bersama imam, dia mendapatkan rakaat. Jadi apabila imam salam, maka dia menambahkan berapa rakaat? Dia menambahkan satu rakaat. Salat Jumaatnya sah. Sebab dia mendapatkan satu rakaat bersama imam. Betul ke tidak? Rakaat yang pertama dia dapat bersama imam. Jadi syaratnya adalah rakaat yang pertama dia mesti dapat bersama imam. Maka sah ini salat Jumaatnya. Jadi apabila dia naik pada rakaat yang kedua, dia masbuk ni. Imam sudah memberikan salam, dia naik pada rakaat yang kedua. Dia baca kuat ke baca senyap? Dia baca kuat. Apa sebabnya? Sebab salat Jumaat ini dia asalnya jahriyah. Betul gitu? Salat Jumaat jahriyah. Maka apabila dia naik pada rakaat yang kedua, walaupun dia seorang, dia masbuk, maka dia baca dengan kuat. Dia tidak baca dengan pelan. Nah, teruskan. Bukan kuat di sini maksudnya bukan terlalu kuat. Maksudnya dia membaca lebih kuat daripada kebiasaan dia. Ini sunnah, hukumnya sunnah. Jadi kalau macam sekarang dah kalau macam biasa kalau kita saf rapat-rapat semua itu baca lebih kuat sikit. Kalau dia mengganggu, dia baca biasa. Dia baca. Sekarang macam mana? Kira imam sudah salam, ramai jemaah yang masbuk. Maksudnya ramai yang masbuk. Jadi ini kalau macam sekarang jarak darat, kalau dia baca kuat sikit, masalah tak mengganggu. Tapi kalau macam ikut yang safnya kita semua sebelah. Ya. Kalau kita mengganggu, yang sunat dia baca sikit. Ya, kalau dia mengganggu maksudnya itu kalau terlalu kuat. Tapi di sini maksudnya penulis mengatakan tetap disunatkan baginya jahriyah disebabkan dia masih melakukan solat Jumaat. Walaupun dia sendirian, tetapi dia masih melakukan solat Jumaat, dan solat Jumaat asalnya jahriyah. Tetapi dia pun kena lihat keadaan. Kalau sekiranya dia mengganggu jemaah, maka dia jangan baca jahriyah. Tetapi jahriyah di sini adalah sunnah. Nah, ini tidak ada masalah. Ini mudah kita nak faham. Lepas ini insya-Allah kita lihat penulis ada membicarakan masalah yang perlu yang kita nak renungkan sikit. Nah,
Kemudian solat Jumaatnya ini dianggap telah sempurna jika solat Jumaat imamnya jadi sah. Dengan syarat solat Jumaat imam menjadi sah. Tapi kalau ternyata yang ni solat Jumaat tadi tidak menjadi sah, maka dia pun nak kena solat Zuhur ini. Dia pun nak kena melakukan solat Zuhur. Demikian pula orang lain lagi yang masbuk kepadanya dan masih mendapatkan satu rakaat bersamanya. Ini kita nak kena pay attention sikit ya. Jadi ini macam mana ni sekarang? Sekarang kita ada masbuk yang kedua. Masya Allah. Sekarang yang ni masbuk yang pertama, dia naik pada rakaat yang kedua. Masbuk yang pertama naik pada rakaat yang kedua. Jadi bila dia naik pada rakaat yang kedua, datang lagi satu masbuk bermakmum dengan masbuk yang pertama. Boleh faham insya-Allah? Ini misalnya. Jadi apabila dia bermakmum dengan masbuk yang pertama dan dia mendapatkan satu rakaat bersama masbuk yang pertama, bila masbuk yang pertama salam, dia nak kena tambah berapa rakaat? 3. Adakah dia menambah 3 rakaat? Ini maksudnya Zuhur? Ataupun ini 1 rakaat? Di sini jawapannya adalah dia tambah 1 rakaat. Apa sebabnya? Sebab dia bermakmum dengan imam yang sah Jumaatnya. Sebab masbuk yang pertama Jumaatnya sah ke tidak? Dia masbuk yang pertama bila dia masuk ke dalam salat, imam sedang pada rakaat yang kedua, imam yang asal, betul ke tidak? Imam sedang pada rakaat yang kedua, dia mendapatkan Jumaat ke tidak? Dia mendapatkan Jumaat sebab dia mendapatkan rakaat pertamanya bersama imam. Dia mendapatkan rakaat pertamanya bersama imam, maka dia mendapatkan Jumaat. Itu sebab apabila imam salam, dia ganti 1 rakaat. Dia tak ganti 3 rakaat, dia ganti 1 rakaat. Apa sebabnya? Sebab dia mendapatkan Jumaat. Masbuk yang kedua bermakmum dengan masbuk yang pertama. Apabila masbuk yang pertama ini kita mengatakan Jumaatnya sah, maka Jumaat bagi masbuk yang kedua juga akan menjadi sah. Sebab dia bermakmum dengan imam yang Jumaatnya sah. Jadi syaratnya sama. Kalau masbuk yang kedua mendapatkan rakaat pertamanya bersama imam tadi, maka dia tidak mendapatkan Jumaat. Jadi apabila masbuk yang pertama salam, masbuk yang kedua menambah 1 rakaat. Bagaimana pula kalau ada masbuk yang ketiga? Sekarang yang ni masbuk yang kedua, sekarang setelah masbuk yang pertama salam, dia naik pada rakaat yang kedua. Datang yang ni masbuk yang ketiga dan bermakmum kepada masbuk yang kedua. Apabila masbuk yang kedua salam, masbuk yang ketiga kena tambah berapa rakaat? 1 ke 3? Sama juga, dia tambah 1 rakaat. Sama juga dengan masbuk yang keempat, yang kelima. Boleh insya-Allah? Jadi apa yang perlu kita faham adalah kalau imam kita sah solat Jumaatnya, kita tambah 1 rakaat. Kalau sekiranya kita dapat 1 rakaat bersamanya. Jadi kita kena lihat imam ini sah ke tidak Jumaatnya. Itu soalannya. Imam ini Jumaatnya sah ke tidak sah. Kalau sekiranya dia bangun dan dia tambah 4 rakaat, misalnya kalau masbuk, dia bila masuk ke dalam solat, imam sedang tasyahud. Imam sedang tasyahud akhir, masbuk ini masuk. Ini dia dapat Jumaat ke tidak dapat Jumaat? Ini tidak dapat Jumaat. Jadi apabila dia naik menjadi masbuk, dia naik pada rakaat yang kedua, rakaat yang pertamanya, datang masbuk yang kedua bermakmum dengannya. Dan masbuk yang kedua ni mengetahui yang imamnya salat sekali 4 rakaat. Jadi dia ikut ini imamnya salat 4 rakaat. Dia tidak boleh melakukan salat 2 rakaat. Sebab ternyata Jumaat yang bagi masbuk yang pertama ini tidak sah bagi ini. Apa sebabnya? Diwajibkan dia melakukan salat Zuhur. Sebab dia tidak mendapatkan rukuk bersama imam. Dia tidak mendapatkan rakaat pertama ni bersama imam. Maka diwajibkan dia melakukan salat 4 rakaat. Dan begitu juga masbuk ini yang bermakmum ini dia juga melakukan salat 4 rakaat. Boleh insya-Allah? Ada siapa ada soalan? Ada soalan? Baik. Ya. Bukan, ya betul. Sebab kalau kita mengatakan jamaah yang 40 orang itu sah, salatnya akan menjadi sah. Jadi syaratnya adalah jamaah dia mesti sah. Bagaimana kita nak mengetahui ini jamaahnya sah? Kalau kesemua 40 orang itu salam. Sekarang ini kalau sekiranya kita ada 40 orang misalnya genap ini melakukan salat, daripada awal khutbah sampai salam, semua yang ini salam, sah salat mereka semua.
maka ini kita mengatakan Jumaat mereka telah menjadi sah. Maka masbuk yang datang yang bermakmum dengan mereka juga akan menjadi sah. Tapi kalau Jumaat mereka tidak sah, Jumaat masbuk juga tak sah. Boleh insya-Allah? Nah. Teruskan. Demikian menurut fatwa guru kita. Jadi ada khilaf ini. Maksudnya masalah ini ada khilaf. Ada perbezaan in ulama dan Ibn Hajar yang mengatakan sedemikian. Hatta masbuk yang kedua, yang ketiga, yang keempat ini mereka melakukan salat 2 rakaat. Sebab ini sah, ini salat Jumaat imam, maka masbuk ini juga melakukan Jumaat ini 2 rakaat. Orang yang baru mengikuti solat setelah rukuk pada rakaat kedua imam, menurut pendapat ashab, wajib niat solat Jumaat. Nah, maksudnya di sini adalah sekarang ini satu orang masbuk. Satu orang ini dia masbuk. Jadi dia lihat imam sedang tasyahud akhir dan dia tahu dia tak dapat Jumaat. Betul ke tidak? Imam sedang melakukan tasyahud akhir. Sekarang bila dia nak masuk salat, dia niat Jumaat ke Zuhur? Ini soalan. Dia niat Jumaat ke dia mengatakan usolli fardhu Jumaah ataupun usolli fardhu Zuhri? Mengikut pendapat yang mu'tamad dalam mazhab ini, penulis mengatakan alal asah. Kita ada khilaf ini di antara ashab. Tetapi pendapat yang asah, dia niat Jumaat walaupun dia yakin dia confirm tak dapat Jumaat. Ini maksudnya dia nak kena bayar 4 rakaat. Betul ke tidak? Selepas ini salam ni imam, dia nak kena bayar 4 rakaat. Akan tetapi wajib dia niat Jumaat dan tidak dibolehkan dia niat Zuhur. Apa sebabnya? Sebab ada kemungkinan imam naik pada rakaat yang seterusnya. Mungkin ini imam ada melakukan satu kesilapan, dia tertinggal rukun sebagai misal dan naik pada rakaat seterusnya. Maka ini adalah ihtiyat. Jadi makmum niat Jumaat dan dia tidak niat Zuhur. Ini juga kita ada khilaf di antara ashab, ya. Maksudnya lepas salam ni imam, dia nak kena bangun dan teruskan 4 rakaat. Ya. Bukan sebab imam sekarang dekat tasyahud akhir. Jadi bila dia nak masuk, dia niat Jumaat, usolli fardhal Jumaah makmuman. Selepas itu dia turun, dia tasyahud bersama imam. Bila imam salam, dia tambah 4 rakaat. Dan dia tak perlu niat Zuhur lagi. Bila dia naik, bila imam salam, bila dia naik, dia tak payah niat Zuhur. Sebab ini kita mengatakan automatik ini menjadi Zuhur. Nah, wajib niat solat Jumaat sekalipun yang wajib ia lakukan adalah solat Zuhur. Nah, walaupun ini dia mengetahui ini dia wajib nak kena solat Zuhur, tetapi dia niat wajib ini niat solat Jumaat. Nah, pada pendapat lain mengatakan boleh juga niat solat Zuhur. Seperti ini pula Al-Balqini memfatwakan dan menguraikannya dengan panjang lebar. Nah, Syekh Al-Bulqini, seorang ini ulama besar ini dalam mazhab Syafi'i, beliau mengatakan dia niat solat Zuhur. Kalau sekiranya dia yakin yang wajib dia nak kena tambah 4 rakaat, dia niat ini solat Zuhur. Tetapi ini bukan pendapat yang mu'tamad dalam mazhab. Penulis hanya menukilkan ini khilaf di sini. Nah, syarat kedua, dikerjakan oleh 40 orang termasuk imamnya. Nah, ini adalah pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Boleh kita tulis insya-Allah, walaupun dalam mazhab ada khilaf, adakah termasuk imam ke tak termasuk imam. Ini adalah pendapat yang mu'tamad. Termasuk imam, senang sikit ya. Termasuk imam. 39 makmum, 1 imam. Alhamdulillah, 40 orang. Termasuk imam. Dan kita dalam mazhab Syafi'i, kita ada orang menanyakan misalnya ini apa dalilnya ni 40 orang ini. Maka dalilnya adalah hadis yang ni Sa'ad bin Zurar. Minggu lepas kita membicarakan, penulis ada membicarakan tentang hadis As'ad ibn Zurar. Dia orang yang pertama yang mengadakan salat Jumaat ini di Madinah sebelum hijrahnya Nabi SAW. Seperti mana kita mengetahui salat Jumaat ini diwajibkan pada Isra' dan Mi'raj, akan tetapi ia tidak dilaksanakan di Makkah. Ia dilakukan di Madinah. Dan orang yang pertama yang melakukan di Madinah adalah As'ad bin Zurar. Jadi apabila dia melakukan salat Jumaat, ditanyakan kepadanya berapa orang ini yang melakukan salat bersamamu. Dia mengatakan kita semua 40 orang. Kita semua adalah 40 orang. Maka Al-Imam Syafi'i berpegang kepada riwayat ini.
Dan Al-Imam Syafi'i ni, kita dalam mazhab Syafi'i kita mengatakan tidak ada riwayat yang sabit yang mengatakan solat Nabi SAW pernah melakukan solat Jumaat kurang daripada bilangan ini. Kalau sekiranya ada hadis yang berlaku sedemikian, kita berpegang kepada ni. Tetapi yang ini tidak ada. Itu sebab kita dalam mazhab Syafi'i kita berpegang yang ini kepada apa yang sabit riwayatnya. Jadi disebabkan kita ada riwayat 40 orang, maka 40 orang ini menjadi wajib. Melainkan kalau kita ada hadis yang lain yang menerangkan kepada kita misalan jumlah yang lain. Jadi kita dalam mazhab Imam Syafi'i kita berpegang kepada 40 orang. Sama juga dengan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Cuma kita ada khilaf dengan mazhab Syafi'i. Nanti penulis akan berbicara Hanafi. Mazhab Hanafi 4 orang. Mazhab Zahiri 2 orang. Mazhab ini Syekh ini Daud Az-Zahiri 2 orang. Mazhab yang Hanafi, mazhab Hanafi 4 orang. Ini akan disebutkan nanti. Mazhab Imam Malik ini 12 orang. Kita ada khilaf berkenaan dengan jumlah. Berapakah jumlah orang yang melakukan salat yang minimum? Maka di sini kita ada khilaf. Tetapi kita tidak ada khilaf berkenaan dengan jamaah. Semua yang ulama kita mengatakan salat Jumaat wajib jamaah, semua. Tetapi mereka berbeza tentang bilangan jamaah. Bilangan jamaah. Kita dalam mazhab Syafi'i ini kita berpegang ini kepada 40 orang. Nah, di mana kesemua mereka ini orang yang telah memenuhi syarat wajib solat Jumaat sekalipun sedang menderita sakit. Maksud di sini adalah mereka dikira daripada 40 orang. Jadi ini antum belum tulis ini. Belum tulis. Ini terjemahannya ada benda yang tertinggal kat sini. Dia bukan masalah kesemua solat mereka sah saja. Tetapi semua mereka mesti dikira daripada 40 orang. Syarat-syarat bagi orang yang dikira daripada 40 orang. Jadi siapakah yang dikira daripada 40? Siapakah yang dikira daripada 40? Pertama sekali Islam, baligh, berakal, lelaki, mustautin. Merdeka, ya. Dia mesti mustautin. Jadi 40 orang ini kesemuanya mesti mustautin. Tapi kalau 39 mustautin, masya-Allah, satu musafir. Dalam pendapat muktamad dalam mazhab tidak sah. Walaupun 40 orang, tetapi satu orang ini tidak ada syarat yang mana dikira daripada 40. Sama juga dengan mukim yang ni misalan 39 orang yang ni masya-Allah mustautin, satu orang mukim pun tak boleh. Ataupun 39 orang ini semua ini bagus ini mustautin, satu orang ini wanita. Wanita kita mengatakan sah salatnya, tapi dia tidak dikira daripada 40. Jadi ini perkara kita nak faham di sini apa yang dimaksudkan oleh penulis. Nah, apabila sebelum itu penulis mengatakan apa? Penulis juga mengatakan walaupun mereka sakit. Apa maksudnya? Walaupun sebahagian daripada mereka sakit yang tidak mewajibkan mereka Jumaat. Misalan kita ada 38 orang sihat. 38 orang yang sihat, mustautin dan sebagainya. 2 orang sakit yang mana mereka keuzuran bagi mereka untuk tidak menghadiri jamaah, tidak menghadiri Jumaat. Tetapi mereka hadir juga Jumaat. Yang ini maksudnya salat Jumaat tidak diwajibkan ke atas mereka, tetapi sah daripada mereka dan mereka dikirakan daripada 40 orang. Walaupun mereka ada keuzuran untuk tidak diwajibkan yakni bagi mereka melakukan salat Jumaat, tapi mereka dikira daripada 40 orang. Boleh faham insya-Allah? Jadi di sini kita ada lagi satu golongan yang saya terlepas tadi. Salat Jumaat tidak diwajibkan ke atas mereka, tetapi sah daripada mereka dan mereka dikirakan daripada 40 orang. Siapakah golongan ini? Ini adalah golongan yang sakit, yang kesakitannya keuzuran untuk tidak menghadiri salat Jumaat. Boleh insya-Allah? Apabila diselenggarakan hanya genap 40 orang dan di antara mereka ada umi satu atau lebih yang taksir, malas belajar membaca yang fasih. Maksudnya satu orang salat dia tak sah, dia ummi dan dia tidak ada keuzuran untuk tidak belajar. Tidak ada keuzuran ini untuk tidak belajar. Jadi misalan Fatihah ni tidak sah. Fatihah ni tidak sah, salat ni tidak sah. Jadi disebabkan dia satu orang, Jumaat tidak sah. Apa sebabnya? Sebab mereka genap 40 orang. Boleh faham insya-Allah? Tapi ini agak keras sikit ini pendapat ini, kita ada khilaf. Nanti penulis akan menukilkan sedikit kelonggaran sikit. Jadi kalau tak ini macam mana kita nak tahu ya?
40 orang semua nak kena baca betul. Semua nak kena. Faham? Tapi ini adalah ummi yang tidak ada keuzuran. Maksudnya dia boleh belajar tapi tak belajar. Tapi kalau dia ada keuzuran, misalnya dia memang lahir begitu, ini tidak ada masalah, sah solat. Betul ke tidak? Ummi ada dua jenis. Jenis yang pertama, tidak ada keuzuran baginya. Jenis yang kedua, keuzuran baginya. Yang tidak ada keuzuran seperti apa? Dia ummi. Misalnya ini dia tidak dapat melafazkan makhraj dengan betul, tapi sebab dia tak belajar. Dia tidak mempelajari makhraj ini, huruf ini sebagai misal, maka dia melakukan kesilapan ini dalam bacaan. Sad ini dibaca sin, ta dibaca ta dibaca ta sebagai misal. Maka ini mengubahkan makna, tidak sah yang ini Fatihah ni, maka tidak sah salatnya dan dia salah sebab dia yang tak nak belajar. Ini tidak sah salatnya walaupun dia solat 20 tahun. Betul ke tidak? Kalau sekiranya dia jahil misalnya dan dia boleh belajar tapi dia tidak belajar. Jadi di sini penulis memberikan misal kalau dia makmum dan jemaah genap 40 orang, maka disebabkan dia jemaah tidak sah. Nah, maka solat Jumaat mereka tidak sah sebab solat si ummi batal yang berarti bilangan 40 menjadi kurang. Boleh faham insya-Allah ya. Jadi disebabkan satu orang ni solat tidak batal, semua orang ini tak batal. Semua orang menjadi batal. Nah, apabila ummi itu tidak taksir maksudnya dia memang tak boleh. Dia belajar tapi memang dilahirkan begitu. Ini taksir yang maksudnya dia tidak ada kekurangan. Maksudnya dia memang belajar tetapi disebabkan dia lahirkan begitu, jadi dia dah tak boleh berubah lagi, maka sah salat. Seperti mana kita mengatakan tadi, maka Jumaat mereka tetap sah sebagaimana pendapat yang dimantapkan guru kita dalam syarah Ubab dan Al-Irsyad sebagai mengikut pendapat guru beliau yang dimantapkan dalam syarah Raud. Jadi seperti mana ini Syekh Ibn Hajar yang mengatakan yakni sah ini salat ummi, maka sah salat Jumaat mereka. Seperti mana disebutkan beliau dalam syarah dua kitab. Ini kitab yang pertama syarah Al-Ubab, kitab yang kedua adalah syarah Irsyad, kitab yang ketiga adalah daripada gurunya, yakni syarah ini bagi Raud. Raud ini dia adalah mukhtasar bagi Raudatul Talibin. Raudatul Talibin adalah karangan Imam Nawawi. Kitab Raud dia adalah mukhtasar ini kitab Raudatul Talibin. Nah, ini adalah guru bagi Ibn Hajar. Jadi dia meringkaskan kitab Imam Nawawi, iaitu Raudatul Talibin dalam kitab Raud. Nah, kemudian di dalam syarah Minhaj, guru beliau berkata, dalam masalah ini tidak ada perbezaan antara ummi itu taksir atau tidak taksir. Ini yang meringankan seperti mana kita mengatakan. Ini yang meringankan. Jadi Syekh Ibn Hajar dalam kitab syarah Minhaj, iaitu Tuhfatul Muhtaj, dia mengatakan tidak ada perbezaan di antara ummi yang kekurangan dengan ummi yang tidak kekurangan. Tetap sah salat Jumaat mereka. Ini agak ringan sikit. Perbezaan yang ada di situ tidaklah kuat alasannya. Nah, apabila bilangan 40 itu kurang di waktu solat, maka solat Jumaat batal. Nah, bagaimana kalau dia kurang dalam salat, misalnya mereka sedang melakukan salat, salah seorang daripada mereka batal salatnya. Boleh faham insya-Allah? Sekarang 40 orang sedang melakukan salat. Salah seorang daripada 40 orang itu batal salatnya, maka semua batal. Maksudnya Jumaat mereka tidak sah. Jumaat ini mereka ini tidak sah. Nah, maka solat Jumaat batal. Kalau di waktu khutbah, maka rukun khutbah yang dilakukan waktu bilangan sedang berkurang itu dianggap belum dikerjakan kerana rukun tersebut tidak didengar oleh 40 orang. Sekarang pula ni adalah berkenaan dengan khutbah. Misalan jemaah genap 40 orang. Tamam? Jadi imam sedang memberikan khutbah, jemaah ada berapa orang? 39. Betul ke tidak? 39 sedang dengar khutbah. Salah satu daripada mereka keluar masjid. Salah satu daripada mereka keluar masjid. Yang ini dia tidak dengar khutbah.
Jadi apa jadi sekarang? Mereka tidak dapat meneruskan. Tetapi di sini penulis ini dia mengatakan kita kena lihat dia keluar masjid berapa lama. Kalau ini dia keluar masjid waktu yang lama, maka mereka nak kena ulang balik khutbah. Misalnya ini dia keluar, misalnya dia pergi supermarket sekejap, misalnya dia patah balik lama. Jadi nak kena khutbah lagi sekali daripada awal. Tapi kalau dia keluar sekejap, dia ambil barang, misalnya kasut ke apa dekat ini, lepas tu dia masuk balik, ini dimaafkan. Jadi di sini kita membezakan di antara waktu keluar ini, adakah waktu yang panjang ataupun waktu yang pendek. Ini balik kepada uruf. Ini yang akan disebutkan oleh penulis nanti. Kalau macam contoh, luar boleh dengar mikrofon. Ya. Speaker. Ya. Jadi dia keluar sekejap ataupun lama, kat luar tu boleh dengar. Ya, betul. Dia katakan masuk dalam yang 30 orang. Ini ada soalan yang baik. Kalau dia keluar daripada masjid tapi dia tetap dengar khutbah, dia dengar daripada mikrofon, ini kita ada sedikit perbezaan ini ulama kita. Mungkin saya terangkan di sini. Ulama kita yang di dalam masalah ini, mereka mengatakan adakah syaratnya semua dengar, adakah syaratnya yang ini semua dengar, ataupun syaratnya kalau mereka nak dengar mereka dapat dengar. Sekarang ini begini ya, misalnya ada begini. Imam memberikan khutbah kepada 39 orang. Ini genap-genap 40 orang kan? Jemaah genap-genap 40 orang. Imam memberikan khutbah 39 orang. Salah satu daripada mereka tidur. Dia dalam masjid tapi dia tertidur. Maksudnya dia tidak dengar khutbah. Sah ke tidak? Di sini ulama kita ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan tidak sah. Sebab syaratnya semua nak kena dengar yang ni. Walaupun dia tak faham. Ini misalnya khatib membicarakan bahasa Arab misalnya, jamaah tidak faham, kefahaman tidak menjadi syarat. Bukan maksudnya mereka dengar, so mereka semua nak kena faham apa yang dimaksudkan oleh khatib. Pendapat yang kedua mengatakan pendengaran ini bukan menjadi syarat. Syaratnya adalah kalau sekiranya mereka berada di dalam masjid dan kalau sekiranya mereka nak dengar, mereka akan dengar yang khutbah tersebut, maka ini sudah mencukupi. Ini sudah mencukupi. Maksudnya kalau dia tertidur tetap sah. Kenapa ini kita mengatakan dia tidur tetap sah? Sebab kalau sekiranya dia tidak tidur, dia akan dengar khutbah. Sebagian ulama kita mengatakan pendengaran tidak menjadi syarat. Yang menjadi syarat adalah dia mesti ada dalam majlis, yang mana kalau dia nak dengar, dia akan dengar ini khutbah. Maksudnya suara itu akan sampai kepada dia. Tetapi antara soalan ini lain sikit. Kalau sekiranya dia keluar daripada masjid, kalau kita mengatakan syaratnya adalah dengar ini khutbah, tetap sah. Jadi misalnya adalah kalau dia keluar, misalnya naik kereta, misalnya keluar daripada masjid, dia terus ini tak dengar ini, dia tidak dengar khutbah. Maka di sini baru kita mengatakan kalau waktunya lama, maka dia kembali, misalnya dia dah keluar, lepas tu dia balik, imam nak kena ulang balik khutbah. Nah, Kemudian jika dalam waktu dekat menurut ukuran umum di sini urfan, balik kepada uruf. Sekarang kita menanyakan apa yang dimaksudkan dengan lama, berapa minit. Sekarang misalnya ini kita sedang ada khutbah, satu orang ini keluar, lepas itu dia kembali, berapa minit yang dianggap sebagai lama? Ini yang dimasukkan dengan uruf, kebiasaan. Berapa minit yang dianggap sebagai lama? Kalau sekiranya dia keluar misalnya beberapa saat, tidak ada masalah. Tapi kalau sekiranya yang ini dia keluar 10 minit, lama. Betul ke tidak? 10 minit. Orang menyangkakan ni dia nak patah balik ke tak patah balik ni. 10 minit dikirakan sebagai lama. Jadi ini yang dimasukkan dengan uruf ini. Dia balik kepada kebiasaan. Nah, bilangan penuh lagi, maka boleh meneruskan khutbah mulai dari rukun yang dikerjakan sebelum bilangan kurang tadi. Jadi maksudnya dia tidak perlu ulang khutbah, tidak perlu ulang balik. Sebab ini salah seorang daripada mereka keluar sekejap saja. Dia keluar yang ni misalnya kat tempat kasut, lepas tu dia patah balik. Jadi jemaah ingatkan kepada dia, jangan lama dia keluar. Sebab dia kalau lama semua kita
Kita punya solat ini tidak sah. Dari sebelum ini khutbah ini mereka kalau betul-betul kena 40 orang semua nak kena sepakat ya. Okey, semua dah masuk gini. Okey. Baru yang ni mula. Betul ke tidak? Kalau tak yang ni muskilah yang ni. Salah seorang yang ni keluar jadi masalah nanti. Jadi kalau dia keluar sekejap dia masuk balik tidak ada masalah. Dia boleh teruskan khutbah. Tak perlu dia ulang balik. Tapi kalau lama dia nak kena ulang daripada awal. Ini yang penulis mengatakan. Nah. Kalau tidak dalam waktu dekat, maka wajib memulai khutbah dari permulaan lagi. Sebagaimana jika bilangan berkurang di waktu antara khutbah dan solat. Sama juga di antara khutbah dengan solat. Nak kena 40 orang. Jadi maksudnya daripada awal khutbah bila khatib ini memulakan khutbah mesti ada 40 orang sampai salam. Itu cerita ni. Jadi kita tidak membezakan sama ada semasa khutbah ataupun di antara dua khutbah ataupun di antara khutbah dengan salat ataupun dalam salat. Yang ni maksudnya semua 40 orang mesti ada. Baru sah solat Jumaat mereka. Lantaran hilang muwala sambung menyambung dalam khutbah dan solat. Cabar. Barang siapa. Maksudnya di sini adalah kita mengatakan hukum ni sama. Satu orang ini misalnya lepas khutbah dia keluar. Lepas khutbah yang ni dia keluar. Lepas itu yang ni lama. Sama juga kita mengatakan tidak sah yang di Jumaat mereka. Nah. Sebab ada mualah di antara khutbah dengan salat. Khutbah kalau tidak sah, salat ini juga tidak akan menjadi sah. Mesti ada mualah. Sama juga kalau salah seorang daripada mereka keluar waktu di antara khutbah dengan salat. Yang ni wajib 40 orang semua nak kena ada. Hatta yang ni di antara khutbah dengan salat. Nah. Cabar. Barang siapa yang memiliki dua tempat tinggal pada dua balad daerah, maka yang dianggap sebagai tempatnya adalah yang banyak ia diami. Kalau sama-sama, maka tempat mana yang juga didiami keluarga dan harta bendanya. Ini adalah perkara yang berbeza ya. Jadi kita dah habis berkenaan dengan masalah tadi. Sekarang penulis ini mengatakan satu orang ini misalan dia mustautin pada dua negeri. Tadi kita mengatakan syaratnya dia mesti mustautin. Betul ke tidak? Cuba bayangkan satu orang itu dia tinggal di dua negara. Dia tinggal ini di dua negara. Jadi mana satu negara yang mustautin baginya? Kadang-kadang dia di negara A, kadang-kadang negara B. Misal yang mudah, misalan satu orang Singapura tinggal kat Woodland. Dia ada rumah dekat Woodland, dia ada rumah dekat Johor. Sebagai misal. Jadi kadang-kadang ini dia dekat Woodland, kadang-kadang ini dekat Johor. Misalnya ini. Jadi dia mustautin ini di mana? Kita menanyakan kepada dia, awak ni mustautin di mana? Saya dua-dua. Saya mustautin yang di Singapura dan juga saya mustautin yang di Malaysia. Ada orang yang misalnya dia tinggal Malaysia, misalnya dia ada rumah dekat Kedah dan dia ada rumah yang dekat Johor misalnya. Dia dalam negara yang sama, tetapi dua daerah yang berbeza. Jadi adakah dia mustautin Kedah ataupun mustautin Johor? Ini masalahnya. Jadi bagaimana dia nak mengetahui dia mustautin di mana? Kalau sekiranya dia ada dua rumah. Jadi di sini penulis ini mengatakan kena lihat manakah rumah yang dia banyak diami. Kalau sekiranya yakni rumah ni dekat Kedah ni macam rumah holiday punya rumah, bila time holiday saya di Disember dia pergi. Tapi yang lain semua yang ni dia tinggal di Johor, maka Johor adalah mustautin. Johor ini dikirakan yang mustautin yang baginya. Tapi kalau sekiranya sama, ini yang dia mengatakan kalau sama-sama. Yang ni maksudnya satu hari ini kat Johor, satu hari kat Kedah, satu hari kat Johor, satu hari kat Kedah. Sebagai misal yang dia mengatakan saya sama. Tiap-tiap hari ini saya ulang alik saya ada dua rumah. Jadi mana satu ini yang mustautin, maka dia mengatakan kita mengambil iktibar di mana keluarga ni. Kalau dia mengatakan anak bini yang misalnya yang di Johor, maka Johor adalah tempat yang mustautin, bukan Kedah. Tapi kalau sekiranya ahli keluarganya dan hartanya, maka ini yang kita mengatakan itu adalah mustautinnya. Teruskan. Apabila di satu tempat ada keluarga dan di satu tempat yang lain harta bendanya. Rumah yang pertama keluarganya semua ada dekat rumah yang pertama. Tetapi rumah yang kedua hartanya semua dekat rumah yang kedua. Mana satu kita kedepankan?
kita kedepankan keluarga ataupun kita kedepankan harta? Penulis mengatakan kedepankan keluarga. Jadi rumah yang keluarganya berada itu yang dimustautin. Nah, maka tempat yang didiami keluarganya, apabila masing-masing ada keluarga dan juga harta benda, maka tempat ia berada waktu solat Jumaat diselenggarakan. Masya Allah. Jadi dua-dua ada keluarga, dua-dua ada harta. Sekarang macam mana? Ya ni dia ada dua isteri misalnya. Jadi dia mengatakan dua-dua ini keluarga saya ada, dan dua-dua tempat ini saya pulang alik, dan dua-dua tempat ada harta saya. Maka di sini kita lihat dia, di mana dia berada pada hari Jumaat. Kalau sekiranya hari Jumaat dia berada kebetulan ini di Johor, maka dia ada mustautin di Johor. Kalau hari Jumaat kebetulan dia berada di Kedah, maka dia ada mustautin ini di Kedah. Solat Jumaat tidak jadi, tidak sah bila diselenggarakan kurang dari 40 orang. Nah, kalau lebih kurang daripada 40 tidak sah seperti mana kita mengatakan. Aywa. Lain halnya menurut pendapat Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Menurut beliau, solat Jumaat sah diselenggarakan hanya oleh 4 orang. Nah, biasanya kita melakukan taklid. Kalau sekiranya ada jemaah menanyakan misalnya dia nak melakukan solat misalnya ni dekat tempat kerja dan sebagainya. Betul ke tidak? Jadi tak ada 40 orang, ada berapa orang, ada 5-6 orang sebagai misal. Yang ni biasanya apa yang kita melakukan adalah kita melakukan taklid. Kita melakukan taklid ini kepada mazhab Imam Abu Hanifah. Tetapi selepas itu secara ihtiyat kita melakukan solat zuhur selepas itu. Boleh insya-Allah. Dan ini dilakukan. Teruskan. Sekalipun mereka semua hamba sahaya atau orang-orang musafir. Nah, bukan saja dia mengatakan 40 orang, dia tidak ada syarat mustautin tu. Hatta musafir yang mengatakan, musafir. Kita dalam mazhab Syafi'i, masya-Allah, ini kita keras dalam perkara ini, betul ke tidak? Kalau sekiranya kita ada musafir ini, hatta satu musafir 39 mustautin. Satu musafir tidak sah Jumaat dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam mazhab Imam Abu Hanifah, masya-Allah, dia punya keringanan luar biasa. Dia mengatakan hatta musafir tidak ada masalah. Hatta mukim. Kita dapat 40 orang khalas, boleh melakukan solat Jumaat. Jadi kita lihat ini subhanallah ya. Bagaimana yang ini dalam mazhab mereka sangat mudah sekali mendirikan solat Jumaat. Nah, menurut kita penyelenggaraan solat Jumaat itu tidak disyaratkan harus mendapat izin perintah pemerintah, iaitu sultan. Nah, ini beza kita dengan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi mengatakan 4 orang dah cukup, musafir pun boleh, tidak menjadi syarat ini mustautin. Akan tetapi mereka mengatakan wajib mendapatkan keizinan daripada imam, wajib mendapatkan keizinan daripada sultan. Kalau zaman sekarang di negeri Islam ini mungkin kerajaan, jabatan agama, mesti ada keizinan daripada mereka baru boleh mendirikan solat Jumaat. Ini dalam mazhab dalam mazhab Hanafi. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i tak perlu izin daripada sultan. Kita kalau nak mendirikan solat Jumaat tidak perlu izin daripada sultan dalam mazhab Syafi'i. Nah, dan juga tempatnya tidak harus di kota. Lain halnya pendapat Abu Hanifah yang mensyaratkan kedua hal tersebut. Jadi pertama sekali izin daripada sultan, kedua adalah dia mesti melakukan di sebuah tempat kota yang jamaah tinggal di tempat itu, bukan di tempat yang tidak ditinggal. Dia mesti tempat ini kampungan ataupun tempat yang ada penduduk. Jadi ini adalah syarat ini dalam mazhab ini mereka. Jadi saya rasa kita berhenti di sini ya. Ya. Bukan. Kita dalam mazhab Syafi'i, kalau sekiranya satu negeri misalnya, kita lihat Singapura misalnya, berapa masjid kita perlukan? Kalau dia punya population orang Islam letaklah kita mengatakan misalnya 100,000, 500,000. Tapi yang wajib solat Jumaat mungkin 200,000. Jadi 200,000 orang, berapa masjid yang kita perlukan? Kita mengatakan misalnya satu masjid
boleh 2,000 sebagai misal. Jadi kita ada 100 masjid. Jadi hakim apa dia buat adalah dia pilih masjid yang didirikan solat Jumaat. Jadi hanya masjid yang dipilih itu sah solat Jumaat. Maksudnya kita tidak boleh membuka masjid-masjid ini yang lain. Bergantung kepada bilangan penduduk. Jadi kalau ada orang membuka masjid yang ke-101, masalah. Jadi masjid yang 100 yang pertama saja sah, satu masjid tidak sah. Mungkin kalau 100 mungkin kita susah kita nak faham. Mungkin kalau misal di Tarim, kalau di Tarim senang sikit kita nak faham. Di Tarim satu kota kan. Solat Jumaat hanya 3 masjid. Tapi di Tarim ini masjid mungkin saya rasa wallahualam mungkin 100 masjid ada dekat Tarim. Tetapi solat Jumaat hanya 3 masjid. Kenapa 3 masjid? Sebab mereka mengatakan 3 masjid besar ini boleh menampung semua penduduk di Tarim. Maka tidak dibolehkan mereka buka masjid yang keempat. Jadi ini adalah daripada syarat sah untuk solat Jumaat. Kalau masjid yang keempat dibuka, hanya 3 masjid saja yang sah. Jadi takbir, siapa yang takbir yang pertama, the first 3 yang melakukan takbir, itu yang sah. Takbir yang keempat, masjid yang keempat ni tidak sah. Jadi disebabkan itu mereka allocate mana masjid jami' dan bukan masjid jami'. Jadi biasa they use the name menggunakan perkataan jami'. Kalau di Malaysia pun sama. Kalau di Malaysia kita ada masjid jami'. Jadi masjid-masjid kat kampung solat Jumaat tak ada. Kalau surau-surau ini semua tidak ada. Jadi mereka akan pergi di jami'. Macam kita ada masjid jami' Batu Pahat. Jadi semua daerah kat sana tidak ada solat Jumaat kecuali di masjid di jami'. Hikmahnya adalah untuk menyatukan hati umat Islam. Sebab di Madinah pun sama. Nabi SAW bila melakukan solat Jumaat, maka dia mengumpulkan semua orang ini melakukan bersama dalam segi bilangan. Jadi yang tadi tu minta izin sultan dengan tempat di kota itu untuk mazhab Al-Imam Abu Hanifah wajib mereka mendapatkan keizinan. Ya? Tak. 4 adalah syarat sah solat Jumaat mereka. Yang ini maksudnya mereka tidak boleh kumpulkan misalnya 5 orang lepas itu solat sembunyi-sembunyi misalnya. Dia nak kena mendapatkan keizinan. Itu syarat dalam mazhab Hanafi. Cuma kita dalam mazhab Syafi'i tidak perlu. Kalau kita ada genap ini 40 orang ini misalnya dalam satu daerah, kita sudah boleh melakukan solat Jumaat. Kita boleh melakukan solat Jumaat walaupun tidak dapat keizinan daripada sultan. Solat Jumaat dia tak wajib dalam masjid Ustaz. Tidak diwajib. Dalam mazhab Syafi'i tidak diwajibkan dalam masjid. Dia tempat lapang. Hatta di tempat lapang boleh. Tetapi mazhab yang lain sebahagian daripada mazhab saya tak ingat sama ada mazhab Imam Malik ataupun mereka mengatakan wajib kat masjid. Boleh insya-Allah? Ya saya? Harus mendapat izin pemerintah iaitu sultan dan juga tempatnya tidak harus di kota. Nanti ni muka surat berapa tadi? 317. Isi? 317. 317 last paragraph kan? Sudah betul. Miss. Menurut mana tadi? Menurut kita di sini adalah mazhab Syafi'i ya. Maksudnya dalam mazhab Syafi'i dia penulis mengatakan. Nah, teruskan baca. Penyelenggaraan solat Jumaat itu tidak disyaratkan harus mendapat izin pemerintah iaitu sultan dan juga tempatnya tidak harus di kota. Ya. Di kota tu apa tak? Pertama. Maksudnya di tempat ini penduduk. Yang ini satu daerah. Kampung. Ya, maksudnya tempat yang mana orang tinggal di dalamnya. Berbeza kalau sekiranya yang ni kita berada yang ni di tempat yang kita mengatakan bukan yang ni tempat yang ramai orang yang tinggal. Jadi dalam mazhab Imam Abu Hanifah mereka mengatakan Mesir ini bukan Mesir, bukan Egypt. Mesir ini di sini maksudnya dia satu daerah yang ni kawasan tempat tinggal. Jadi maksudnya bagi tiap-tiap ini daerah boleh yang ni seseorang itu mengadakan ini solat ini Jumaat. Jadi dia mesti yang ni satu daerah.
Tetapi bagi kita tidak meletakkan syarat dia mesti kota ataupun dia mesti kampung dan sebagainya. Kita mengatakan selagi mana ada 40 orang mustautin, maka wajib ini solat Jumaat. Di mana saja mereka berada. Di mana saja mereka berada. Tidak menjadi syarat yakni di kampung ataupun di kota. Tetapi dalam mazhab Imam Abu Hanifah mereka meletakkan syarat ini. Dia mesti yakni di kawasan yakni penempatan. Baru yang dilakukan ini salat, baru dilakukan salat Jumaat. Jadi perbezaan kita dengan mazhab Hanafi ada dua, seperti mana penulis mengatakan di sini. Pertama sekali izin daripada imam, kedua adalah melakukan salat yang dalam penempatan. Boleh insya-Allah. Kita berhenti di sini ya. Sambung bab solat, muka solat 60. Bismillah. Muka surat 40 eh? 60 Ustaz. 60. Jadi seperti yang biasa kita bagi dua muka solat. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. La bi sujudihi wa ta'minin wa la su'alihi lima imamu ta'ala summa minal ayati sab'un wal wila awla minat tafriqi summa dhikula yankusu an hurufiha summa waqaf biqadriha wa ba'di antana nataf لرغبة بالإنحناء والاعتدال عود إلى ما كان قبله فزال والسابع سجود مرتين مع شيء من الجبهة مكشوفا يضع وقعدة بينهما للفصل ويطمئن لحظة في الكل ثم التشهد الأخير فاقعدي فيه مصليا على محمد ثم السلام أولا الثاني والأخير ترتيب في الأركان أبعدها تشهد إن يبتدئ ثم القعد وصلاة الله فيه على النبي وآله في الأخير ثم القنوت وقيام القدير في العتاد الثاني من صبح وفي وتر لشهر الصوم إسكن تصيفي ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فاحكمنا وفاحكم أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وذكر كل حلالا دائما وأهل أتاك يا عملنا نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا وأصلح لنا كل شؤون وأكر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تعشى المصطفى من إلى الحق أعان والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابه برام اللهم اهدنا بالهدى واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف أمره وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة
الحوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا لنا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد ترسي صحبه والحمد لله في البدن والتلاهي. ربنا تقبل دعاءنا انك تسمع علينا وتب علينا انك انت التواب الرحيم واختم بالصالحات اعمالنا واجرنا الله الكريم بفضل سبحان ربك بالعزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.